Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya kasihi semua bahagian pengurusan Masjid Nurul Yaqin, Kampung Melayu Seri Kuntang, para jemaah muslimat yang hadir pada pagi ini, dan alhamdulillah pada pagi ini terdapat dipertemukan. Mungkin yang pernah kenali pernah kenal lah, ya, walau di mana walaupun ya, namun yang tak mengenali tak boleh pengenalan yang pertama yang akan menguraikan berkaitan dengan hak-hak kita yang saya kira dia adalah cukup penting untuk kita memahami dan untuk kita melihat bagaimana pada hak-hak wanita ini, dan khususnya akan melibatkan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam lah, di mana apabila melibatkan undang keluarga Islam, maka dia akan melihat sama ada boleh diberikan sesuatu itu dipraktis untuk dituntut ataupun tidak. Itu adalah perkara-perkara yang cukup penting untuk dipahami, kerana kalau kita tak faham, makna dia akan menyukarkan dari sudut proses untuk kita merujuk pada hak tersebut. Dah baca umul kitab lah ya? Belum lagi ya? Sebelum kita mulakan macam ni, mari kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila cerita hak wanita ni, saya pun risau jugalah. Saya sebab yang lelaki cuma saya seorang. Jadi perkara ini semua adalah berkaitan dengan wanita ya. Dan apabila kita bercerita tentang hak, maknanya adalah satu perkara yang kita perlu dapat. Kita dapat hak tadi. Dan apabila kita hak tadi, dia boleh kita nak dapat supaya ada tanggungjawab orang lain kat atas kita, tetapi kita boleh juga melepaskannya kalau tersebut adalah berdasarkan dengan keredaan dan sebagainya. Dan apabila kita lihatkan di sana, sebelum dapat hak, kalau kita lihat pada kita yakin berkaitan dengan matlamat perkahwinan ya. Matlamat perkahwinan adalah kita yakin, kita faham dia adalah untuk mewujudkan mawaddah warahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebut dia mawaddah warahmah. Itu adalah matlamat perkahwinan. Matlamat perkahwinan bukan mewujudkan sifat kebencian, sifat permusuhan, tapi ialah mawaddah warahmah. Mawaddah maksud dalam bahasa Arabnya adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang, warahmah adalah kasihan. Kasih sayang ini dia ada kasih sayang, kita sayang ya. Saya sayang isteri saya. Contoh kan. Sebab kita ada kasih sayang tadi. Warahmah pula kasih sayang tadi, kita akan merasakan belas kasihan tadi, kita rasa belas kasihan. Kalaulah saya kahwin dua contohnya, apa anda isteri akak saya akan berkata? Itu contoh belas kasihan kita. Kasihan isteri saya nanti. Itu contoh tersebut. Saya tidak akan menyatakan hari ini tidak. Bukan itu antara perkara sifat kasih sayang, belas kasihan kita. Tidak apabila kita lihat pihak isteri kita, isteri saya contoh ya, nyatakan tersebut dia bekerja penat, dia berat, dan apa yang kita perlu bantu, itulah satu ke. Dia ada give and take tadi mesti akan berlaku. Itulah matlamat dari sudut perkahwinan. Kalau matlamat itu gagal, maka dia akan jadi satu step yang kedua, iaitu step adalah kita akan menyebabkan kita rasa tak ada kasih sayang hilang, maka kita akan berfikir di luar daripada supaya nak keluar daripada kelompok perkahwinan tadi. Itu akan jadi kesan tersebut ya. Jadi kita akan lihat berkaitan dengan hak-hak. Jadi saya lihat yang ada cuma anak-anak yang bawah umur, yang adik saya kan.
Jadi saya akan cuba lajukan. Dari segi fasa-fasa ini kita akan dalam kandungan perbincangan ini, hak-hak wanita ini dia dibagikan kepada 3. Satu, sebelum perkahwinan, dia ada hak tersendiri dijamin dalam Islam. Yang kedua adalah semasa perkahwinan, lepas tu adalah pasca perceraian tadi. Selepas daripada perceraian, selepas perkahwinan tadi, iaitu pasca perceraian tadi. Jadi kita kena faham tentang hak tersebut, dan saya yakin tuan-tuan puan boleh berkongsi dengan rakan-rakan, berkongsi dengan anak-anak, sahabat-sahabat berkenaan hak tersebut. Ya. Walaupun ada kadangnya kita akan lihat sama ada nanti saya akan lihat kalau itu berkaitan dengan undang-undang, masjid akan masuk tu boleh dituntut di mahkamah. Tapi ada kaitan tersebut mungkin dia hanya sekadar perbahasan kitab. Tapi dia tidaklah disebut sebagai orang kata nak tu kepada mahkamah, dia ada perkara-perkara tersebut tu tak ada secara umum lah, secara khusus tentang tuntutan tersebut. Kita akan lihat perbahasan yang saya akan di sini adalah tentang hak sebagaimana, dan juga saya akan bicara tentang hak wanita di mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Kita lihat dahulu hak-hak wanita sebelum perkahwinan. Di mana hak-hak wanita sebelum perkahwinan ini, kita akan lihat adalah berkaitan dengan pertunangan. Dia adalah perkahwinan. Sebelum berkahwin, biasanya apa yang dibuat? Pertama sekali kita berkenalan. Dalam Islam, dia ada berkaitan sebelum pertunangan tadi, dia ada boleh nak melihat. Dia ada istilah boleh melihat tadi. Di mana kalau saya seorang lelaki, saya nak meminang seorang tadi, saya boleh melihat wanita-wanita yang dicadangkan untuk dikahwini. Sebab itu dari segi kelihatan atau nak melihat tadi, boleh melihat tadi adalah kepada perkara-perkara yang dibenarkan hukum syarak. Antaranya adalah muka dan juga tapak, ada juga tangan tadi. Dan dia bukan yang selainnya. Itu antara perkara yang boleh lihat. Namun boleh juga saya mewakilkan pada orang lain untuk melihat. Contohnya kakak saya. Contoh mak dan sebagainya untuk orang lain. Itu mungkin lebih daripada itulah yang boleh. Itu yang melihat pada kating kaki dan sebagainya itu lebih tadi, sama ada melihat. Itu antara perkara yang dibenarkan bagi seorang lelaki yang nak meminang. Bagi seorang perempuan pula, sebelum perkahwinan ini dia juga boleh melihat sama ada sesuai ataupun tidak dengan hati dia, untuk mewujudkan perasaan tidak menyesal sebelum perkahwinan tadi. Kita akan lihat tentang perkara tersebut, dan proses ini akan dimulakan dengan proses pertunangan. Selanjutnya adalah kita juga akan berbincang tentang syarat-syarat asas dari sudut pertunangan, perkara-perkara penting yang perlu dipersetujui dalam pertunangan, dan juga remedi sekiranya lelaki gagal untuk menunaikan janji tersebut. Kemudian adalah berkaitan dengan isu persetujuan untuk berkahwin. Selain pada bertunang, nak berkahwin ini, di mana pihak perempuan, pihak anak-anak tadi ataupun wanita tadi boleh untuk bersetuju atau tidak bersetuju. Kita lihat pada kaitan dengan hukum syarak tadi. Yang dia ada kaitan juga dengan wali nanti. Kalau setuju tu bagaimana, tak setuju bagaimana, dan apa-apa perkara yang lain. Dan untuk kali ini saya tidak tekankan di sini. Kalau rasa tuan-tuan puan-puan rasa nak bertanya, terus boleh bertanya. Saya tidak ada masalah, sebab dia takut dia panjang, dan saya nanti fokus tentang apa yang kita nanti dia akan lihat sebab isu-isu yang agak kritikal sedikit biasanya adalah isu-isu yang melibatkan adalah selepas pasca perceraian. Itu yang paling kritikal lah. Isu-isu pasca perceraian paling kritikal, kerana perkara ini melibatkan tak ada apa hubungan, tetapi dia ada kaitan dengan tersebut, tentu hak dan sebagainya. Itu yang agak kritikal, dan perkara ini tuan-tuan kena faham dan kena bertanya betul-betul. Kena bertanya betul-betul, kerana ini kita boleh faham betul-betul bagaimana untuk di sudut pelaksanaan. Okey. Kalau kita lihat berkaitan dengan pertunangan, di mana pertunangan ni dalam undang-undang keluarga Islam ni, dia akan lihat, kita lihat undang-undang keluarga, tunjuk tentang undang-undang keluarga Islam 2003. Dalam undang keluarga Islam 2003, dia akan memaparkan berkaitan dengan isu pertunangan, isu perkahwinan tadi, dan juga isu-isu perceraian. Perceraian itu bagaimana kaedah perceraian, dan juga dia katakan bagaimana apakah hak-hak seperceraian tadi. Itu yang membantu kepada para berkaitan dengan umat Islam ini memahami tentang hak-hak masing-masing.
Di mana kalau kita lihat tentang ini dia ada kaitan dengan tanggungjawab. Kalaulah kita memberi tanggungjawab, kita ada dapatkan hak, maka kita perlu bertanggungjawab. Ya, tanggungjawab pada seorang isteri contohnya. Dah tentulah apabila kita nak menarik hati orang, kita kena tunjukkan apa tanggungjawab kita. Kalau kita hanya kata nak hak saja, tak bertanggungjawab, maka kita akan hilang berkaitan dengan perkara berkaitan dengan perkara tadi. Okey, berkaitan pertunangan ini saya kalau nak tanya tuan-tuan boleh bertanya, tapi saya hanya secara umum saja. Ya, berkaitan pertunangan mana dalam undang-undang tadi boleh seseorang yang telah mengikat pertunangan tadi mendapatkan haknya sekiranya ada mungkir janji di kalangan pasangan, sama ada pasangan lelaki atau perempuan tadi. Itu sama satu pasangan tadi, ya. Di mana kalau kita lihat tentang ikatan perkahwinan ini disebut sebagai suatu perjanjian lelaki dan perempuan untuk tujuan hanya untuk berkahwin, bukan tujuan lain. Tujuan untuk pergi berjalan-jalan bukan. Tujuan untuk belajar tu lain, tunang. Tujuan hanya untuk berkahwin saja. Ya, begitu juga dalam pertunangan tadi, ya. Dia ada syarat asasnya, antara adalah lelaki, tangan pihak perempuan, ya, untuk bertunang. Satu pihak-pihak telah bersetuju untuk perkahwinan. Itu antara 3 syarat tadi yang dinamakan pertunangan. Kalau tidak, itu bukan pertunangan. Okey. Selanjutnya perkara yang penting dalam pertunangan tadi, dia ada menyatakan tentang tempoh pertunangan tu berapa lama, ya. Berkaitan dengan jumlah mas kahwin yang dipersetujui, ya. Jumlah hantaran perkahwinan, janji perkahwinan, cara atau bentuk pembayaran mas kahwin, ya, atau hantaran perkahwinan, tempat perkahwinan akan diadakan dan tuntang ganti rugi, ya, atau remedi yang boleh tuntut jika berlaku kemungkiran terhadap pertunangan tersebut. Itu antara perkara asas dia, ya. Dan pihak perempuan boleh ambil tindakan, ya, sekiranya pihak lelaki, ya, gagal untuk melangsungkan perkahwinan, ya. Kerana pihak perempuan boleh untuk menuntut berkaitan dengan pemberian semasa pertunangan tadi, sebagaimana yang telah dipersetujukan, ada persetujuan, ya, dalam masa perjanjian pertunangan tadi. Itu antara perkara, sebab saya nak laju. Dan dalam keadaan tuan boleh melihat dan boleh bertanya, ya, antara remedi atau ganti rugi yang boleh dituntut, ya, antaranya adalah ganti rugi hantaran. Gunting hantaran boleh dituntut, ya. Begitu juga ganti rugi perbelanjaan langsung dan tidak langsung dalam membuat persediaan perkahwinan. Apa persediaan langsungnya? Yang biasanya apakah persediaan langsung dia? Apa yang dibuatlah? Dia nak buat, orang kata nak undi kahwin, dia undi walimah je. Tu kalau dah belanjakan dah. Kalau tak dibelanjakan tu lain lah. Mungkin tu boleh perkara sebut, ya, langsung dan tidak langsung. Dan selain pada itu, ya, ganti rugi hadiah pertunangan. Ni hadiah-hadiah iringan pertunangan, ada hadiah-hadiah dia, ya. Lain-lain bentuk ganti rugi yang telah disetujui. Selanjutnya adalah persetujuan untuk berkahwin, di mana pihak wanita berhak untuk sama ada setuju atau tidak bersetuju untuk berkahwin. Bagi anak dara, ya, persetujuan itu adalah diberikan oleh walinya, iaitu wali mujbir. Wali mujbir ni siapa? Iaitu bapa atau datuk. Kalau bapanya tiada. Okey. Itu adalah asas dari segi hukum syarak, ya. Seorang janda tidak memerlukan persetujuan walinya untuk berkahwin, itu janda. Itu dari segi hukum. Bagaimana dari segi undang-undang? Orang akan bertanya. Dari segi undang-undang, ya, setelah mengambil kira berkaitan dengan kedua-dua perkara, isu kedua-dua perkara, dalam seksyen 14, kat sini tak ada slide ini, ya. Dalam seksyen 14 ada nyatakan bahawasanya sebelum perkahwinan itu berlaku, didapat persetujuan beberapa pihak. Pertama, pihak lelaki, pihak perempuan, dan juga pihak wali. Jadi kaitan wali. Sama ada wali itu adalah wali mujbir atau wali nasab, atau wali tadi ada wali selain wali nasab, ya, iaitu wali hakim ke, atau disebut sebagai wali raja dan sebagainya. Ketiga-tiga pihak tadi perlulah ada persetujuan tadi, barulah boleh diadakan. Itu dalam seksyen 14 sebut. Seksyen 14 tu dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Dia adalah berkaitan tersebut, ya. Walaupun kita segi asas hukum syarak awal tadi, dia adalah yang kalau anak dara, dia perlu pada kebenaran, orang kata wali saja memadai. Hukum wali saja.
Tapi apabila perkara ini dibuat dalam sudut undang-undang, ya. Kenapa undang-undang tadi dia jadi sedemikian? Kerana dia berdasarkan maslahah. Ya. Sebab tu kita lihat dalam bab membina undang-undang, ya. Saya dalam beberapa masa yang sejak 2021 sehinggalah sekarang ini, ya. Dan banyak berkaitan sebut kita cadangan untuk mengenal berbagai-bagai undang-undang. Kita masuk draft undang-undang tu macam mana, nak bina tu undang-undang, ayat dia macam mana, ayat ini ada kaitan dengan undang-undang lain ke tidak, kenapa perlu dipinda, kalau dikekalkan tu ada apa kesan ke tidak. Dia kajian setiap satu perkataan itu memang cukup bermakna. Itu dia adalah kaitan ilmu drafter dia sebut, memang dia akan lihatlah. Jadi dalam bab undang-undang ini dia berdasarkan memang maslahah. Maslahah ammah, maslahah kepada masyarakat tadi akan diambil kira dalam berbagai sudut. Ya. Sebab undang-undang ini dia tidak boleh dilaksanakan sekiranya bercanggah dengan undang-undang lain. Contoh, dia bercanggah dengan undang-undang federal, undang-undang persekutuan. Tak boleh dilaksanakan. Negeri tak boleh dilaksanakan. Seperti mana berkaitan suatu hajat di peringkat negeri untuk membuat satu enactment jenayah syariah sendiri. Kaitan-kaitan hudud nak masukkan, kisah nak masukkan. Tapi oleh kerana dia ada kaitan dengan undang-undang persekutuan yang belum dipinda, ya, itu yang disebut dulu RUU 355 tu, yang satu masa tu kecoh. Itu kenapa itu tahu RUU 355 itu adalah asas base utama perlu diluluskan di peringkat federal untuk berkuasa pada mahkamah syariah negeri untuk dia meminda undang-undang dia. Kalau tidak, dia buat undang-undang dulu, nak masukkan apa juga kuasa kaitan hukum syarak, memang tak boleh jalan. Sebab dia bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Di mana undang persekutuan kalau yang bercanggah, undang-undang lain adalah terbatal. Itu konsep dia. Kenapa perjuangan dulu kat parlimen? Kerana parlimen tadi sebab dia ada melibatkan tentang, iaitu berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Itu berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah. Sebab itu dipinda. Hajat nak pinda contohnya, nak RUU untuk sebatan, ya, sebanyak 100 kali sebatan, ya, dia tidak lebih daripada RM100,000, ya. Begitu juga adalah 30 tahun penjara dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang memberikan kuasa. Itu adalah kuasa asal yang perlu dipinda di tingkat persekutuan. Barulah peringkat negeri boleh untuk meminda perkara tersebut, ya. Ini antara perkara yang harus dan itu adalah antara yang saya nak sebutkan di sana. Pihak yang mendraft ataupun pihak yang membuat undang-undang tadi kena memikirkan semua aspek, bercanggah tak bercanggah, macam mana persediaan dan sebagainya. Sebenarnya kita lihat undang-undang keluarga ini, kenapa dia perlu pada persetujuan pihak-pihak tadi, kerana dia akan mengambil kira kalaulah kita walaupun asal bapa ada kuasa, wali mujibir ada kuasa untuk memaksa anak dara untuk berkahwin, tapi kalau anak dara itu tak nak berkahwin, apa jadi? Dia akan ada permasalahan di sana. Itu yang lari tu. Zaman dulu orang kerap nak adakan perkahwinan, dia nak lari bersama dengan pasangan dia. Ya. Dia sebab dia kan dipaksa dengan bapak dia. Lalah malam-malam lari dia. Ikut tingkap ke, ikut mana ke dan sebagainya. Ini yang keadaan tu berlaku. Memiliki dalam proses tersebut, undang-undang memang kata nak tak nak kemenangan tiga pihak. Walau bagaimanapun sebab itulah para pendaftar nikah sebelum untuk masuk kahwinan dia akan berjumpa. Hukum berjumpa itu sunat je. Kata nak jumpa tadi sebab wali dah ada. Tapi dalam kata dia ambil kira dari segi undang-undang. Kerana nak menjaga maslahah. Maslahah perkahwinan dia untuk yang kehadapan tadi. Kalau kita lihat tentang isu-isu yang berkaitan. Contoh antara isu-isu adalah berkahwin disebabkan telah mengandung. Ya, sebab hubungan sebelum perkahwinan tadi. Contohnya, sehinggalah mengandung tadi. Lepas tu nak paksa kahwin. Ya. Kalau dalam keadaan tersebut kita lihatkan apatah lagi yang di bawah umur, ya. Sebagaimana di negeri Selangor, bagi perkahwinan di bawah umur 18 tahun, sama lelaki atau perempuan perlulah mendapat kebenaran mahkamah syariah. Perlu mendapat kebenaran mahkamah syariah. Kenapa? Tujuannya adalah nak menjaga bahawasanya ada di kalangan pada masa sekarang dan sebelum-sebelum ini, ya, mereka nak berkahwin disebabkan sudah termengandung. Apabila dah mengandung, masalah dia, kesan dia adalah, ya, kadang-kadang yang mengandungkan tu bukan orang yang bertanggungjawab pun. Ya, kan? Tapi kesan dia adalah kehadapan itu lagi lebih dahsyat. Iaitu berlakunya penderaan, ya,
mental, ya, penderaan fizikal selepas daripada perkahwinan itu dilangsungkan tadi. Sebab laki yang berkahwin tidak ada bertanggungjawab. Kalau dia bertanggungjawab, dia jumpa mak ayahnya, dia minta mak ayahnya nak bertunang, dia berkahwin. Itu orang yang bertanggungjawab. Itu yang kita cerita. Kalau tak bertanggungjawab, awal kalau dia peringkat awal pun tak bertanggungjawab, sudah tentulah selepas daripada itu akan menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Sebab tu janganlah paksa sangat. Kalau dia orang tersebut dia tak nak bertanggungjawab, dia tak taubat, jangan paksa supaya anak rumah tadi berkahwin dengan mereka yang ada hubungan tadi. Biarpun anak tadi tetap anak luar nikah, tak ada masalah lah, anak luar nikah dah. Hakikat itulah anak hasil daripada dosa yang dilaksanakan. Nak macam mana? Kena bertanggungjawab, itu proses lain. Tetapi yang penting adalah kalau dia berkahwin dengan pasangan yang tidak bertanggungjawab, kesan dia adalah merana seumur hidup dia. Itu lagi lebih dahsyat. Dalam merana ketika nak melahirkan anak. Sebab ada saya dalam satu bengkel bersama yang dengan pesuruh Syakam, pesuruh kanak-kanak Syakam dan sebagainya. Antara bengkel yang kadang-kadang berlaku sekarang ni adalah anak-anak ini adalah mereka adalah dikategorikan sebagai pihak yang tidak boleh untuk bercakap bagi pihak dia. Dia tak bercakap, dia berpihak orang lain yang kena bercakap bagi pihak dia. Sebab tu dalam bab kanak-kanak ini kalau keadaan ini tidaklah dibantu oleh orang dewasa, maka dia akan menyebabkannya hak dia akan tergugat dan sebagainya. Sebab dalam isu kanak-kanak ini dalam bab inilah sebab tu pemerintah telah mengambil pendekatan tersebut. Pendekatan umur 18 tahun diambil kira dalam lebih kurang dalam tahun yang kebelakangan 2000 anggaran 2018 lah, tak silap saya anggaran tempoh tersebut 18 anggaran tempoh tersebut, maknanya tindakan undang tadi ia adalah mengambil kira dalam suatu peristiwa berlaku di mana kanak wanita tadi dikahwinkan dalam umur usia 10 tahun yang masih pada masa ini dianggap tidak matang dalam proses pembelajaran sekolah rendah lagi. Dia kata dulu ibu zaman dulu nenek memanglah 10 tahun. Itu dulu lain. Zaman itu telah berubah dah. Dia memang berbeza sangat. Sekarang umurnya adalah peringkat tersebut 18 tahun dah melewati waktu umur persekolahan dah. Tingkatan 5 dah selesai. Dah lepas 18 tahun dah selesai. Dan maksud dah selesai dah semua proses pembelajaran. Jadi ini adalah masa-masa yang terbaik lah. Okey. Dalam bab berkaitan wali tu saya tak nak ambil melainkan tentang bertanya tu boleh tanya antara hak-hak perkahwinan dalam lepas persetujuan mas kahwin di mana sebelum perkahwinan tadi bolehlah langsung kahwin hendaklah memastikan tiada halangan berkahwin, kesediaan untuk pihak-pihak untuk kahwin, dua pihak kedua bakal pengantin telah mari khusus perkahwinan. Itu ada segi syarat lah kahwinan tadi. Sebab tu ada kenakalan ada pihak berkata antara syarat nikah ni ada tambah jadi 6 ke? Iaitu berkaitan hadiri khusus kahwin. Dia bukan tambahan pada rukun, tetapi itu syarat pada pihak berkuasa. Tu sebenarnya kena beza tu adalah syarat. Jadi kalaulah berkahwin tanpa khusus kahwinan sah tak sah. Sah tak sah itu dia akan melihat pada rukun. Apa dia rukun kahwin? Dia kembali pada rukun iaitu berkaitan ada lelaki, pengantin lelaki, pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi dan juga sirah tadi. Lalu lepas sirah tadi. Maksudnya kalau nikah tanpa khusus kahwin pun boleh, sah. Tapi dia berlanggar dari segi sudut undang-undang. Dari segi undang-undang lah. Kalaulah dinikahkan oleh imam yang berdaftar, yang telah dipilih oleh pihak jaiz, kebarang kalian boleh kena tarik balik lah dia punya tauliah dia tadi sebagai penerima daftar nikah tadi. Sebab dia telah melanggar dari segi sudut syarat-syarat ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak Jabatan Agama Islam. Itu antara isu-isu. Okey. Saya nak tanya sebelum saya melanjutkan isu-isu sebelum perkahwinan ni, ada nak tanya lagi tak? Ada soalan tak? Sebelum saya melanjutkan dalam perkahwinan pula. Tak ada Tak ada, saya teruskan. Okey. Hak-hak wanita dalam perkahwinan Kalau kita kena faham pertama sekali dalam fasa hidup ini kita mengalami sebelum perkahwinan, lepas tu dalam perkahwinan Dalam perkahwinan ini saya melihat saya cerita berkaitan pengalaman saya lah, kamar-kamar. Jarang apabila dalam perkahwinan itu ada tuntutan, dia jarang. Dia akan berlaku adalah selepas daripada itu.
Lepas tu dah besar payah tadi, bercerai, baru tuntutan beriringan tadi. Ada tu ada, tapi jarang. Tapi memang ada lah. Saya tak nafikan, tak ada. Tak boleh bahas. Tapi kemungkinan mereka berusaha untuk orang kata nak memujuk, ya, supaya nak kembali untuk bertanggungjawab dan sebagainya. Hak wanita yang tidak dipertikai adalah berkaitan dengan bab nafkah, ya. Nafkah itu bab nafkah, ya, di mana maka adalah perbelanjaan yang wajib diberikan oleh pihak suami terhadap isterinya. Yang wajib lah. Yang tak wajib dia tak payah nak keluarkan, ya. Contoh tak wajib, paling senang nak pergi mana, pergi melancong, tak wajib. Jadi kalau pujuk-pujuk saya paksa suami supaya bayar pergi tu, dia tak nak pun tak apa. Tu tak wajib. Yang wajib adalah pada masa sekarang nak hidup tu, dan juga dia punya aksesori. Sebab tu dia ada dalam bab nafkah ni, bab fiqh, ya, dan mazhab ini dia ada kategori dia. Namanya adalah, istilah dia adalah sama ada itu adalah yang disebut sebagai sama ada hajiat ke, ya, tasniat ke, ya, ataupun yang daruriyat. Pertama sekali daruriyat, ya, lepas tu adalah hajiat, lepas tu ada tasniat. Di mana kalau kita daruriyat adalah perkara yang wajib diadakan. Kalau tak ada tadi menyebabkan mati. Contohnya apa? Makanan, makan minum. Itu daruriyat. Nak tak nak suami kena sediakan. Tak kira sediakan dalam bentuk apa. Kalau sediakan dalam bentuk makan basah, ya adalah tempat untuk masak. Janganlah basah tu dimasak. Jangan pula kita lihat dia. Itu adalah berkaitan dengan kebijaksanaan masing-masing. Sebab tu saya ada satu viral dulu, ingat zaman dulu, ya. Kalau suami contohnya, suami kena sediakan, suami kena pergi masak, suami kena sediakan. Saya tak setuju betul-betul perkataan pendapat tersebut. Kenapa tak setuju? Kerana itu bukan lumrah dia. Sebab suami itu dia kena pergi bekerja. Dan pihak pembantu adalah dalam keadaan kebiasaan adalah untuk jaga di rumah. Untuk sediakanlah untuk tempat masak. Tak boleh nak dimasak langsung, tak boleh lah. Dia kenalah sediakan peralatan tersebut. Tak masak tadi. Bukan yang maksud kita tersebut, suami kena sediakan, semualah suami kena buat. Tidak. Kita kena sediakan, maksud suami lah kena belikan barang dia, sediakan dia, ya. Kalau kata gas tu tak ada, kenalah pastikan gas tu ada, ya. Dan dia berkaitan dengan perkara ini adalah perkara lumrah tadi. Rasa isteri tak sihat tadi, pergilah beli kat kedai. Apa sangat, kalau payah sangat dia sendiri masak. Dia sendiri masak boleh. Sebenarnya benda ni adalah proses rumah tangga, ini bukan proses biasa. Yang kita perlu untuk dia kena ambil secara praktikal. Sebab tu pendapat menyatakan, ya, ada dengan asatizah katakan pendapat semua ini kena ni. Dia bukan itu maksudnya. Sebab kita kena lihat bagaimana kalau kita lihat pada Nabi dan juga sahabat tadi. Kalau nak pada Nabi lah kan. Ada kita lihat Nabi ini, kita lihat dia yang masak, kisah dia yang masak. Dan suami Nabi keluar tadi. Sebab tu Nabi menekankan lelaki pergi keluar. Taklah dia jadi pula dia masak pula, jadi bertukar pula tanggungjawab. Ya. Jadi dalam bab ini dia kena nafkah, dia kena cari nafkah tadi. Dia pergilah perkara yang sesuai, ya. Sebab istilah apabila berkahwin ini, seorang suami ini adalah ar-rijal, ya, qawwamuna 'ala nisa, dia sebagai pelindung. Dia kenalah pergi keluar, carilah nafkah yang bersesuaian, dan berilah nafkah yang wajib itu kepada isteri, ya, isteri-isterinya, ya. Nafkah ini dari segi kaedah mahkamah ni, dia boleh tuntut kalau mahkamah pada bila masa bagi pihak isteri, ya. Dia bila masa, maksudnya dalam tempoh perkahwinan, awal kahwin ke tengah kahwin ke, tak bagi nafkah boleh tuntut. Dari segi tuntut tu boleh, ya. Tapi biasanya nafkah ini perlulah untutlah pada suami dulu. Alalah kena tuntut ke mahkamah. Kenapa mahkamah? Kalau mana tiba-tiba ke mahkamah, ya. Sebab nafkah ada cerita lain, orang lain pula tahu. Daripada rumah tangga orang lain tak tahu, kita tahu pula orang lain tahu, ya, kelemahan masing-masing. Sebab dalam rumah tangga ni, saya selalu tekankan, rumah tangga ni dia ada seni tersendiri, iaitu adalah kalau boleh kita jaga aib kita terlebih dahulu dan kita selesaikan terlebih dahulu tu rumah tangga. Tak payah nak ceritakan orang luar daripada rumah tangga tadi, ya. Kalau kita cerita orang luar, cuba kita ceritalah pada suami kita, apa perasaan suami. Dia kata tak menjawab ayat, sedangkan pertama ni nak beli barang-barang apa yang patut, tiba-tiba masuk mahkamah pula, tak ada apa-apa isu. Jadi itu contoh dia, dia ada kesan dia. Namun kalau selama ini pun dah hilang, tak ada apa yang perlu dilipat, kenalah tuntut pada pihak yang berkuasa, mahkamah lah di sana. Jadi itu antara perkara jalan tersebut.
Di mana kadar kebiasaan nafkah ini dia adalah berdasarkan pada kemampuan dan juga kedudukan kewangan suami. Dia bukan kemampuan dan kedudukan pihak isteri tadi. Macam mana pun dalam isu perbicaraan pun, dituntut sekalipun, mahkamah terakhir akan rujuk pada kemampuan suami. Dia tak ada kata menyatakan mahkamah pihak kedudukan isteri terus dia adalah pertama sekali kemampuan suami. Dan suami mampu untuk memberikan sekitar 500, 1000 ataupun dalam nilaian rumah tangga, nilaian kotak dia kata apa yang ada tadi, itulah kena dilaksanakannya. Yang jadi masalah kita adalah suami-suami yang kadang-kadang mengambil ringan tentang perkara tersebut. Dia tidak faham tentang perkara itu perkara yang wajib. Jadi yang perkara-perkara yang wajib ini kena laksanakanlah. Sediakan rumah, kena sediakanlah. Sediakan rumah, belilah makan minum, belilah kat pasar kalau rasa nak jimat sikit. Kalau rasa malas nak bagi duit, bagilah kasih duit dia supaya isteri beli sendiri. Tu lihat pada kebiasaan masing-masing, ikut pada suasana. Yang kita lihat kadang-kadang, payah sangat nak buat. Mudah je nak hidup rumah tangga ni. Sebab tu nafkah itu daripada makan dan minum. Ini yang disebut sebagai daruriyat. Makan minum perkara yang wajib ada. Makan minum, dia kalau kita lihat pada makan minum ni, dalam bab fiqh lah, dalam mazhab ini, dia ada lihat pada, sebenarnya lihat pada kalau kemiskinan ni bagaimana makan minum dia dan sebagainya. Kalau gaya sederhana. Kalau mewah tu jangan, sebenarnya ada dia punya cara kehidupan tadi. Itu adalah pada daruriyat yang mesti dilaksanakannya. Yang keduanya pakaian tadi, pakaian yang menutup aurat. Jadi wajib berkaitan suami untuk berikan pakaian. Pakaian menutup aurat lah, setahun paling kurang, setahun sekali, 2 kali. Itu antara perkara yang wajib lah. Itu perkara yang wajib tadi. Itu antara perkara. Kadang-kadang bab pakaian ni, saya kadang-kadang kelakar juga Sebab bab pakaian ni takkanlah kata pakaian nak tuntut siap bulan tu satu lah, tidak. Dia kira tahunan, dia berbeza, tidak pada keperluan. Kalau budaya kita adalah budaya hari raya kan. Hari raya baru kita beli pakaian baru. Dan masalah pakaian baru. Boleh lah masa raya lah. Suami dah beli tu, alhamdulillah lah, itu antara suami yang baik. Dia dah beli perkara tersebut, pada keperluan dan sebagainya ini. Dan pakaian ini tidaklah dianggap pada setiap bulan. Dan dia ada melihat pada suasana masyarakat pada masa sekarang. Suasana sekarang macam mana keadaan kita biasa raya dan sebagainya. Tapi lah kalau perkara pakaian itu memang dia perlu ditukar lah. Kadang-kadang pakaian kita ni kadang taklah buka sampai berapa tahun kita pakai. Sampai 5 tahun pakai lagi, boleh tahan lagi dan sebagainya. Yang ketiganya adalah tempat tinggal. Di mana suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal Tempat tinggal ni, sebab tempat tinggal dia perlu dalam tempat tinggal ni dia perlu ada pintu, dia perlu ada tingkap, perlu ada bumbung, perlu ada dinding tadi untuk benda ni selamat. Itu adalah asas utama yang daruriyat dan wajibnya. Sekurang-kurang itulah. Nak cantik tu jadi orang kata tahsiniat pula. Nak berhias-hias dia, nak rumah tu kena memainkan macam mana jenis, kena pakai kapet, kena pakai mozaik, itu lain. Yang sedia wajib itu adalah yang ada dinding, yang ada pintu, yang ada tingkap, ada pengudaraan, lepas tu yang ada bumbung tadi. Adalah tandas sedikit, dia ada tandas tadi. Itu yang wajib sediakan. Itu kemampuan dia. Tak kira. Lepas tu kemudian nak cantik tu adalah tu perkara lain. Orang kata yang suami punya kemampuan. Sebab tu dalam bab-bab kita dari segi istilah tempat tinggal ni, isu-isu yang timbul adalah rumah tangga ni, orang kata masing-masing dah berkahwin. Almaklum saya pun dah berkahwin kan. Jadi apabila rumah tangga ni dia kena, kita agak sensitiflah rumah tangga kerana rumah tangga adalah berkaitan dengan palatan-palatan tempat tinggal dan sebagainya. Di sana ada juga sebahagian tersebut bagi sekarang adalah suasana zaman sekarang adalah kebanyakan isteri-isteri zaman muda sekarang adalah bekerja. Di sini adalah kaitan ada sumbangan bersama di sana. Sebab itulah nanti kita akan lihat pasca perceraian supaya ada berlaku masalah, itu dijadikan nama harta secarian yang ada kebersamaan tadi. Selanjutnya adalah perubatan di mana perubatan sakit ni, perubatan kalau sakit pergilah jumpa doktor contohnya. Doktor ni terpulanglah sama anak doktor swasta ke, kalau kaya doktor swasta. Kalau tak ada kemampuan pergilah doktor kerajaan. Pergi jumpa doktor, cuba kalau sebut jangan dibiarkan sakit. Jadi wajib dia pergi bawa tadi, pastikan untuk dalam keadaan sihat. Okey. Selanjutnya adalah pembantu rumah sekiranya
perlu, ini bagi yang kaya lah, yang ada kemampuan dan sebagainya. Ya, ini ada satu perkara yang lain. Sebagian bab khadam ini juga dibicarakan ya pada anak ya Sayyidatina Fatimah sendiri ya, cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan beliau nak adakan khadam sebab tangannya dalam keadaan yang penat ya, sebab nak menguli tepung ya, disebabkan ya ada anak dan sebagainya bersama Sayyidina Ali tadi. Apabila diadukan, apa Rasulullah nasihatkan? Maka bacalah apa? Subhanallah, alhamdulillah, contoh itu, antara perkara itulah yang Rasulullah ingatkan. Dia katakan, Sayyidina Ali sediakan kadang, tidak. Rasulullah ajar supaya kita banyakkan berzikir pada Allah SWT. Ya, itu adalah perkara yang lebih menghiburkannya. Walaupun dia agak penat buat sendiri, tetapi dengan kita berzikir dengan Allah Ta'ala, Allah akan memberikan hiburan-hiburan ya, untuk kita ya, dapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Hak nafkah seorang isteri itu boleh gugur dia apabila isteri tadi jatuh nusus ya, atau enggan menurut perintah suami. Ya, nusus ni maksudnya adalah isteri enggan menurut kemahuan dan juga perintah suami. Seperti menjauhkan diri daripada suami, meninggalkan rumah suami, atau enggan berpindah bersama suami tanpa sebarang yang sah mengikut hukum syarak. Maknanya tuan-tuan, tanggungjawab seorang isteri ni adalah mentaati suami. Dia sangat mudah. Taat suami itu adalah tanggungjawab. Ya. Taat suami ikutlah suami kata apa, selagi tak berjalan hukum syarak, ya, tak suruh tak sembahyang, tak suruh tak berpuasa. Contoh itu dah kira okey dah. Taat je lah diikut dia. Tapi kiranya kita enggan, maka di sana dianggap sebagai nusus. Ya. Nusus ini adalah perkara yang boleh menggunakan hak-hak nafkah tadi. Nafkah suami, apabila isteri enggan, maka suami boleh gugurkan hak tadi, tergugur hak tadi. Tapi nak menggugurkan hak tadi, dia perlu pada perintah mahkamah. Kalaulah suami sendiri yang bagikan hukuman tadi terus, memang dia akan hukuman tadi, tapi dia akan jadi pergaduhan sentiasa, berpanjangan. Untuk menentukan sama ada perkara tersebut boleh gugur tak gugur, itu mahkamah. Dia kena filekan kes ke mahkamah untuk mensabitkan isteri ini sebagai isteri yang nusus, ya, maka dia boleh untuk dia menggugurkan segi hak tadi. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak jadi seorang isteri ni paling mudah yang kata adalah sentiasa ya bermanis muka dengan suami, ya. Sentiasa bermanis muka, itu satu perkara yang memudahkan mendapatkan suami. Kena nak tanya tak pasal nusus? Saya bagi peluang nak tanya apa lagi nusus ni macam mana? Ya. Okey. Okey, proses tahu tak macam mana suami kata nak filekan ke mahkamah. Dia tak tahu kenapa tanya ada anak-anak ni sebenarnya kan. Ya. Antara perkara yang boleh mensabitkan, ya, contoh ya, nusus ni, sebab ke mahkamah ni dia ada proses, iaitu yang pertama sekali adalah sama ada suami telah mengikut langkah-langkah. Antara langkah-langkahnya adalah langkah-langkah untuk berdamai tadi. Adakah dia telah berikan nasihat? Ya? Adakah dia telah menjauhkan daripada isteri tadi? Adakah dia telah memukul, mendidik pada isteri tadi dalam keadaan supaya isteri taat tadi? Adakah langkah itu akan dilaksanakan atau tidak? Itu yang sebahagian itu dia mengadu ke pejabat agama dan sebagainya. Dan langkah itu akan dilihat apabila nanti dikatakan sama ada isteri tadi sabit ataupun tidak nusus tersebut. Ya, apabila nusus tadi disabitkan, maka kesan dia adalah kepada ya menggugurkan hak nafkah yang saya sebutkan tadi. Okey, selanjutnya adalah dalam rumah tangga ini perlukan kasih sayang. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kasih sayang ini sangat penting, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Hendaklah bergaul ya kepada pihak perempuan atau isteri-isteri tadi dalam keadaan yang baik, dengan penuh kasih sayang. Ini sangat penting, ya. Apatah lagi isteri-isteri suami yang berpoligami, ya, berhak mendapat layanan yang sama rata. Ada kata sama ada hak isteri kedua, ya, makin kurang ataupun sama dengan hak isteri pertama. Orang bertanya. Ya, jawapannya adalah sama, ya. Dia kena berikan hak yang sama. Ya. Cuma perbezaannya adalah berkaitan adil tak adil je lah. Ya.
Anak seorang dengan anak 2 orang kan lain. Itu dinilai kat situ. Anak 3 orang berbeza ikut pada keperluan masing-masing. Tapi dari segi hak dia adalah sama. Begitu juga kalau meninggal. Meninggal dapat hak pewarisan. Hak pewarisan dia pun dia akan berkongsi. Kalau contohnya isteri lah. Isteri ada 2, 3 orang. 3 orang. Dia akan berkongsi 1/8 tu je. 1/8 tu berkongsi kematian suami tadi. Dia berkongsi 1/8. Dan isteri pertama berkongsi 1/8 tadi. Melainkan suami isteri yang pertama tadi tuntut kaitan dengan harta carian tadi. Itu lain, itu baru dia punya hakim dia besar sikit lah. Dia ada hak tadi. Tak adalah sama kaitan contohlah. Isteri pertama tadi, nak cerita pasal poligami, sebabnya kenapa tuan-tuan kena faham juga lah. Isteri pertama, dia sudah ada rumah contohnya. Sudah tu rumah dari segi awal perkahwinan tadi. Dia rumah dia tadi duduk bersama tadi. Isteri kedua baru rumah sewa, baru berkahwin. Jadi dia taklah kata isteri kedua kata saya nak tuntut juga hak pada dengan isteri pertama punya rumah. Jadi dalam bab inilah saya cukup syorkan kalau tuan-tuan lihat suami puan tu layak untuk berpoligami. Nak contoh kan. Satu syorkan satu je. Syorkan pergi ke mahkamah. Kenapa? Kita nak berkaitan nak pastikan tu hak tersebut dapat. Tapi kebiasaannya sekarang ni, tak puas hati nak buat macam mana? Tak puas hati pergi Thailand. Saya cari isteri nak pergi Thailand. Thailand sampailah hari Jumaat. Isnin Selasa Sebab dia kata ini adalah berkaitan rombongan bersama lawatan kerja rasmi. Bersama dengan JAKIM bersama negeri-negeri yang lain dan sebagainya untuk melihat kawasan tadi. Yang 5 selatan Thai tadi. Tapi itulah kebiasaannya punca kenapa berkahwin kat Thailand. Nak lari daripada isteri pertama. Itu punca sebenar dia sebenarnya. Yang sebenarnya tak ada nak jalan je sebenarnya. Dia sebabnya tak nak beritahu isteri pertama. Saya cukup anti sekali kalau tak nak beritahu. Kenapa tak nak beritahu? Kena beritahu lah, gentleman lah. Kata mampu. Mampu kena sediakan pasti kita mampu. Kena beritahu lah. Beritahu nanti gaduh. Memang gaduh. Confirm. Itu kenalah hadapi. Dah tahu memang itulah hakikat manusia. Kita kena nak tidak beli hati lah. Kena beli perasaan, beli hati dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tersebut lah, antara kepentingan adalah dia adalah jelas ketika hidup kat dunia. Tak perlu nak sembunyi-sembunyi pun. Kalau akhir pun bercerai je, tak ada masalah. Tetapi lepas cerai tadi kita boleh minta tanggungjawab lagi, tak apa. Daripada saya pernah jumpa dalam satu kes, meninggal baru dia tahu suami berkahwin lain. Apa kesannya? Apabila saya keluar saya nasihat kalau suami yang berhajat, saya kat tsunami je. Kalaulah suami, isteri pun orang kata tak terima suami tadi, siapa nak doakan kita ni kat kubur? Kawan-kawan tak doakan tuan-tuan, hanya awal-awal dia. Tak tahu kita sebagaimana keadaan tersebut. Fikirlah sini kalau anak kita lihat dalam keadaan ni, perlulah nampak tanggungjawab. Biar gentleman. Kehadapan betul kena beritahu. Kesan tu sangat penting Sebab tu dalam undang-undang sekarang ni, dalam arahan amalan bagi mereka yang nak mengesahkan perkahwinan poligami, maksudnya dah berkahwin bukan poligami, antara respondennya pihak-pihak yang akan mesti jadikan pihak-pihak ini adalah isteri-isteri dia ada, bukan bekas isteri juga, bukan isteri-isteri ada bersama dengan isteri barulah. Tiga pihak tadi. Kenapa? Ada kesan-kesan tadi, hak-hak tadi yang perlu diberitahu tadi. Itu antara perkara yang perlu adalah pengesahan. Kalau selama ni pengesahan nikah tadi akan mengambil pihak-pihak yang mohon sajalah. Itu antara perkara yang dilaksanakan. Di mana isteri-isteri ni dia perlu mendapat di sudut layanan yang sama tentang isteri lain. Saya pernah satu kes lagi saya pernah terjumpa. Kes jumpa sajalah ni, jumpa personal Jumpa personal ni adalah dia nak dapatkan hasiat peribadi. Tapi alhamdulillah jumpa tu suami dan juga isteri. Okeylah, senang sikit. Kalau jumpa isteri, saya dapatlah berkata tu secara berdepan dan secara jujur Jadi kalau jumpa saya tak cerita yang manis-manis. Saya cerita yang terus terang apa yang berlaku. Supaya dapat bersedia itu tujuannya. Sebab hidup ni kalau kita biasakan dengan yang manis-manis, nanti tak rasa pahit, yang pahit dalam kehidupan tadi, dia akan jadi masalah. Dan sebagainya. Apatah lagi boleh berlaku kat mahkamah. Sebab dalam cerita kat mahkamah, saya tak cerita sangat yang manis-manis mudahnya, nanti ada perkara-perkara lain
yang berlaku dia punya mehnah dan tulasi yang berlaku ya, sekiranya ada permasalahan berlaku. Jadi pasangan tersebut dia jumpa kepada saya satu ketika itu adalah di iaitu dia jumpa dekat sebuah kedai atau dia cerita masalah dia. Cerita masalahnya bahawa suami dia kata cerita, suami ceritalah bahawa dia dah berkahwin dengan isteri yang sebelah dia. Atau satu masa tersebut dia berminat pula dengan seorang wanita. Dia pun berkahwin dengan wanita tadi. Lepas tu isteri perempuan tadi pula, isteri yang kedua tadi tak tahu sampailah 7 tahun. Dia dah ada anak, dia baru tahu. Dia kata apa pilihan dia? Ya, dia kena nak pilih. Ni sekarang nak pilih sama nak pilih nak bercerai ke atau dia nak bersama. Dia nak pilih tu, cuma nak memilih sama perempuan tadi. Jadi dia kata, yalah, Abang cerita perempuan tadi, tapi perempuan yang satu lagi kata dia, yang isteri yang kedua tadi, dia tak nak juga kata nak filekan kes ke mahkamah. Dia kata kenalah filekan ke mahkamah untuk buat pengesahan nikah tadi supaya nak beri hak juga pada isteri yang kedua tadi. Ya. Sebab dari segi keadaan ini yang berlaku dia kata ada permasalahan tentang isteri yang pertama dengan isteri kedua berkaitan dengan dia berkaitan payah nak jumpa tu cerita lain lah. Dia tak nak jumpa dan sebagainya. Jadi apabila tersebut, isteri yang pertama kata dia offer lah. Tak apalah, kita bercerai lah. Ya. Sebab kalau berkahwin pun mungkin tak mampu ni. Kalau memang sekarang dah berkahwin ni tak mampu masalah. Jadi pihak suami dia tak nak juga bercerai. Sekarang dia kalau nak bercerai pun mungkin dia akan bercerai dengan isteri yang pertama. Tapi macam mana nak bercerai dengan isteri yang pertama, isteri kedua? Macam nak bercerai isteri kedua tapi tak daftarkan ke mahkamah? Kalau nak daftarkan ke mahkamah, dia perlu sahkan nikah dia yang kedua tadi. Sahkan dia dahulu. Ya. Sahkan dahulu ya. Sebab nikah tu dibuat dekat Thailand. Ya. Dia kena buat pengesahan nikah. Pengesahan nikah tu tujuannya nak pastikan nikah itu sah mengikut hukum syarak. Tu tujuan dia. Lepas tu baru didaftarkan. Lepas daftar, barulah dia boleh ada nak bercerai ataupun tidak. Jadi dalam kes tadi sebut, isteri pertama dah, isteri yang kedua, isteri pertama tadi dah offer dah. Tak payahlah kita nak bersama dan sebagainya. Ya, abang buat cara-cara abang, saya buat cara abang. Jika ada anak sebagainya. Tapi suami juga nak bersama, kata. Saya seperti, kata dia, saya tak tahulah sama ada kata seperti dia kena buatan orang ke wallahualam lah. Kadang-kadang nak ilmu ni saya baru tak dapat di luar kawalan lah. Ada mungkin dia, mungkin tidak. Ya, wallahualam lah. Cuma dalam keadaan suasana ini ya, melihatkan asal dia adalah haknya kena dibagi sama rata, kena hak tersebut. Tetapi dari segi keadaan ini kalau dia tak mampu apa jalannya, buatlah cara yang dia mampu. Dia mampu berapa seorang? Kenalah seorang je. Kalau dia mampu dua-dua, kena buat dua-dua. Ini masalah. Ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya? Tapi dari segi perkataan emosi tadi, dia akan memang mengganggu lah. Sebab tempoh 7 tahun tadi dianggap bagi pihak suami dianggap dia telah mencurang pada dalam perkahwinan tadi. Ya, bukan suami curang tadi, dia curang dalam erti kata perkahwinan. Sebab berbohong dengan suami kata, macam mana isteri tak tahu kata. Saya akan tanyalah, macam mana selama tahun isteri, macam nak bagi rumah isteri yang pertama tadi, isteri yang kedua tadi. Saya akan tanyalah depan isteri, tanyalah. Dia kata, yalah, apabila dia bertanya, dia adalah alasan dia sendiri. Ya. Tapi masalahnya, dia datang ke rumah isteri yang kedua tadi, ada bersembunyi-sembunyi. Apabila bersembunyi-sembunyi, berapa masa dia akan bagi? Dah tentu dia akan menganiaya isteri yang kedua juga. Sebab dia tak beritahu, dia tak nak declare, tak nak beritahu dia telah berkahwin. Dia nak beritahu tadi, dia kata apa alasannya? Nak disebutkan apa kata outstation tadi. Nak berapa kali outstation? Kalau sebulan minggu berapa kali nak cakap outstation? Dah tentu kata kewajaran tadi. Alasan tadi perlu wajar. Jadi dalam bab ini dikata memang dia mengaku bahawasanya dia pergi itu kuranglah masa. Adakah kurang masa itu dianggap sebagai melaksanakan tanggungjawab? Tidak. Dia kena sama. Sebab dalam bab poligami ini, contoh bermalam kalaulah telah mendatangi isteri yang pertama contohnya, wajib juga mendatangi isteri yang kedua. Itu bermalam dia, konsep dia. Sebab dah mendatangi. Melainkan dia tidak bermalam pada semua isteri dia. Dia pergi sendiri-sendiri. Itu dia dah tergantung benda ni.
Tapi kalau dah mendatangi isteri, maksudnya pergi datang rumah lah. Bersama rumah isteri pertama, maka wajib juga dia datang rumah isteri yang kedua. Tak boleh ditinggalkan. Melainkan isteri yang kedua tadi redha pula. Itu adalah konsep berkaitan dengan fiqah tadi. Itu kewajipan tadi. Itu yang sangat berat. Sebab nak dapat redha itu, kita perlu pada hati manusia dan sebagainya. Okey. Saya teruskan keadilan. Sebagaimana keadilan itu adalah wajib untuk dilaksanakan, ya. Yang keadaan ini bagi poligami ada isu-isu keadilan lah. Saya pernah dapat dulu, masa dekat Ulu Selangor. Pernah sejarah kat Ulu Selangor, ada pihak isteri mohon supaya pihak suami balik rumah. Isteri kedua mohon suami balik rumah. Dia buat permohonan supaya isteri balik kembali ke rumah. Ya. Jadi dia isteri nak mohon kembali ke rumah pun dia supaya suaminya balik. Ya. Macam tadi kisah tadi Islam. Juga dia Dia kata, saya pernah perintah sebab nak beritahu kat isteri pertama. Tak apalah, baguslah dia melalui proses mahkamah. Ya. Sebab nak beritahu bahasanya memang itulah. Yang ini hari ini untuk isteri kedua. Ini hari pertama. Itu paling jelas. Sebab itu dalam bab hidup ini, perlu declare. Dia perlu jelas. Dia tidak perlu ada sembunyi-sembunyi. Sembunyi bagi pandangan saya tidak bertanggungjawab. Orang sembunyi tak bertanggungjawab. Walaupun dia kata ancaman dia hebat pun, dia tak bertanggungjawab lah. Penjawab kita kena declare. Declare ni memang ada kesan. Kesannya mungkin berkata confirm. Itu mungkin akan dihadapinya sebab melibatkan perasaan. Tapi itu lebih baik daripada bersembunyi. Sebab tu saya dalam bab sama ada sahabat-sahabat dan sebagainya, saya cukup terang. Saya cakap tak setuju alasan orang kata nak berkahwin tadi, nak beri supaya isteri tak tahu. Tak boleh. Tak boleh sebab dia ada melibatkan nafkah, melibatkan hak-hak dan sebagainya. Okey. Okey, kita lihat yang berikutnya, selepas perceraian. Okey. Antara selepas perceraian, ya. Ya, dia pusing. Tak apa. Dalam hak selepas perceraian ni, contohnya dalam sebagaimana suasana tadilah. Apa yang berlaku kalau suami tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan tadi, tak mustahil perkahwinan tadi akan terbubar. Ya. Sama ada baik pun isteri ataupun macam mana isteri sekalipun, ya, macam mana pun dia akan terbubar juga di segi sudut perkahwinan tadi. Ya. Dalam Islam ni, kelebihan dalam Islam ini membenarkan perceraian tadi. Itu yang kelebihan dia. Kenapa dia membenarkan dalam Islam tadi? Kan lebih baik untuk berkahwin semata-mata. Kerana dalam Islam ini tidaklah sampai ke tahap memaksa kita ni tak suka masa duduk bersama. Tak ada. Dia ada jalan keluar dia. Sebab tak ada mawaddah dan juga tak ada warahmah tadi. Tak ada kasih sayang tadi. Ya, tak ada kasih dan kasihan tadi. Jadi dalam Islam ini dia membenarkan dari sudut untuk perceraian. Dalam hidup ini kalau tak boleh bersama, kita seolah-olah kita diikat. Dalam pertalian tadi diikat dia sampai bila. Walaupun orang kata bersusah payah dan sebagainya, tetap diikat. Tidak. Ya. Dia ada jalan keluarnya, iaitu berkaitan dengan perceraian. Ya. Kalau kita lihat perceraian ini berbagai cara. Kalau kat mahkamah ni ada banyak cara. Ya. Ya. Cara perceraian adalah perceraian secara biasa, ya. Ataupun kalau dalam mahkamah ni dia masih dalam cara biasa, dia ada secara fast track. Cepat kahwin, ya. Cepat cerai. Ya. Dalam mahkamah dia ada cara perceraian secara fast track. Kalau dulu mahkamah dianggap sebagai mahkamah lambat nak dengan permohonan perceraian. Sekarang dia kalau semua pihak itu bersetuju, maka pihak-pihak boleh untuk bercerai dalam keadaan yang segera. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Keadaan yang segera. Contohnya, ya, sebelum pukul daftarkan, lepas tu dalam masa tempoh 6 jam, dia boleh mendapat dari segi perintah perceraian tersebut.
Apa? Dia hang sikit. Okey ya. Masuk pada sebab perceraian. Okey. Tak apalah, dia punya ada hang sikit. Tak apa. Kita teruskan pada hak wanita sebab syarian. Antaranya adalah mahar yang belum dijelaskan. Ya. Yang kedua adalah nafkah iddah. Ada juga kenakan nafkah, hak terhadap muta'ah, hak perceraian dan juga hak penjagaan anak. Di mana dalam hak mahar yang belum dijelaskan ini maksudnya mas kahwin ya, yang tidak dijelaskan ketika perkara sebab berhutang. Maka berhutang tadi boleh dari segi untuk menuntut dari segi hak-hak mas kahwin tadi. Di mana mas kahwin ini yang disebutkan hak isteri yang ceraikan masih lagi boleh tuntut walaupun perceraian tersebut telah berlaku. Mas kahwin tadi boleh dituntut dan suami wajib untuk bayar mahar yang belum dijelaskan terhadap isterinya. Itu berkaitan dengan perkara yang pertama. Yang kedua adalah nafkah iddah. Di mana iddah ini termasuk pengiraan yang diambil dari perkataan adat ya, yang memberi makna bilangan kerana ia mengandungi tempoh suci atau bilangan bulan ya. Di mana mahkamah di sini ya boleh memerintahkan nafkah bagi isteri atau bekas isteri. Ya. Di mana bekas isteri dan juga isteri tadi boleh mahkamah boleh memerintahkan sudut untuk pihak yang bertanggungjawab nafkah untuk suami membayar nafkah tadi. Ya, dalam tempoh iddah ni, iddah ni dia berbagai-bagai. Ada iddah yang disebut kalau iddah dalam keadaan isteri dalam keadaan suci ya, atau dalam keadaan haid itu adalah 3 kali suci. Itu contohnya. Ya, dia tidak mengambil dalam pendapat 3 kali haid, 3 kali suci. Makna 3 kali suci ini ya, dia bermula contohnya pihak isteri ketika suami melafazkan cerai tadi dalam keadaan suci. Itu dah kira satu. Itu dah kira satu. Kemudian isteri haid, kemudian dia lepas haid dia suci. Itu dah kira 2. Kemudian dia haid ya. Kemudian dia haid, kemudian dia suci. Itu dah kira 3. Ya, suci, lepas tu dia haid saja dah habis sama tempoh. Habis tempoh haid saja yang baru. Itu dia. Kalaulah isteri diceraikan dalam keadaan haid pada ketika itu, dia akan bermula, contohnya tidak bermula itu adalah suci. Dia kena habiskan dia punya haid tadi, kemudian suci yang pertama tadi baru dianggap 1. Kemudian dia haid, baru suci, itu baru 2. Kemudian dia haid, disuci, ya, baru 3. Ya, jadi akan panjang. Sebab itu tidak membenarkan ataupun tidak menggalakkan suami menceraikan dalam keadaan haid tadi. Itu tidak dianggap sebagai cerai dalam keadaan sunni tadi. Dia bukan bilang sunni ya, jadi bid'ah dan sebagainya. Itu antara contohnya. Begitu. Okey, silakan. Okey. Kalau 3 haid dikira sebagai 3 bulannya. Tak ada haid tu 3 bulan terus. Ya. 3 bulan tadi terus je dia punya keadaan tadi. Ya. Kalau dalam keadaan mengandung, sehinggalah dalam keadaan seorang tadi dia bersalin lah. Bersalin tadi. Dah habis dia punya bersalin tadi, selesai dia. Dah boleh berkahwin lain dah. Ya. Okey, itu antara tempoh-tempoh berkaitan dengan tadi. Jadi, nafkah iddah tadi akan mengambil kira tempoh-tempoh tadi. Tempoh tadi itu disebut nafkah iddah.
Dia ambil kira tentang sebagaimana tadi, iaitu dia perlukan ada makan, minum, ya, pakaian dia perlu diambil kira, ya, tempat tinggalnya, berkaitan perubatan dia dan sebagainya tadi. Itu adalah dalam tempoh tadi. Kalau jadi masa kalau 3 bulan tu untunglah sikit 3 bulan, lama sikit 3 bulan, dia jelas nampak. Kalau 3 suci sebenarnya pendek. Dia pendek sebenarnya. 3 hari suci tadi. Itu antara nafkah iddah, ya. Tapi yang biasa berlaku memang kalau berlaku perceraian ni isu 40 memanglah kaedah lah. Tentang kaedah, ya, persetujuan dan sebagainya, ya. Melainkan ada persetujuan lah untuk dibayar dan sebagainya. Jadi kalau kita ada anak-anak lelaki yang bercerai, kalau boleh, ya, ingatkan, ya, supaya bertanggungjawab lah. Maksudnya ada isteri yang bercerai, tentunya tak apalah, bagilah temu kaedah, sama ada dia boleh cara, sama ada digunakan platform mahkamah kalau pihak isteri tadi tuntut, ataupun pada perceraian tadi bagi nafkah tadi untuk isteri tadi, untuk tempoh nafkah iddah tadi. Itu pun dah boleh laksanakan, ya. Jangan dibiarkan ditinggalkan itu saja, ya. Sebab ini adalah nafkah adalah keperluan wajib. Kalau tidak laksanakan, ya, tanya Allah Ta'ala nantilah, ya. Okey. Duduk rumah tu. Okey. Soalannya adalah, sekiranya berlaku perceraian, siapa yang duduk rumah yang sekarang ni? Ya. Oleh kerana peringkat awalnya adalah isteri mahu duduk situ, maka istilah perlu duduk situ. Dia bagaimanapun pihak suami boleh dia nak duduk situ. Oleh kerana salah seorang kan rumah cuma ada satu tu je rumahnya. Dia tak ada rumah dua, rumah satu je. Boleh dia sewakan rumah. Tapi sewa tu dia yang kena bayar lah. Dia kena bayarnya. Ya. Sebab kewajipan nafkah ini, ya, memang pada suami tadi. Dalam iddah tadi, dia perlu sediakan. Tapi selepas habis iddah, maka habislah hak dia. Ya. Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan di sini, maksudnya kena ada rundingan. Kalau boleh memang isteri tu duduk situ sehinggalah habis iddahnya. Itu lebih baik. Sebab itulah rumah yang biasa dah diduduknya. Kemudian lepas habis iddah, terpaksalah keluar. Balik mana? Balik rumah keluarga. Itu biasa gitulah kan. Dari zaman dulu dan sekarang pun itu juga, ya. Dalam bab-bab ni balik rumah keluarga masing-masing dan sebagainya, ya. Kadang di rumah sewa. Dan saya ada satu tempat ni tak balik rumah keluarga. Dia tetap di rumah tu, rumah sewa tu juga. Dan suami pun bagusnya, pihak suaminya adalah dia juga duduk kat sekitar tu juga. Tak apalah, kalau ada anak, nampak tengok anak dia. Ya. Dan saya pada peringkat awal sebelum bercerai pun sudah tanya dah fikir ke masa-masa nak bercerai ni, ya. Tapi bagusnya kalau pihak perempuannya tu, isterinya tu, warganya dekat Johor, ya. Kalau dia Johor tu dibawa balik dan dia akan bawa balik anak, suami pun dapat tengok. Yang suami pun dia duduk rumah belakang tu, duduk rumah mak dia. Mak dia mau duduk rumah belakangnya. Paling kurang dapatlah tengok anak-anak dia, ya, dapat melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Suami tu lebih muda daripada isteri dia lah. Jauh lebih muda, lebih kurang lebih 10 tahun lah. Ya. Ya, lebih kurang sekarang pun isterinya rasanya lebih kurang dalam umur 51 tahun lah. Suami dalam 30-an lah. 30-an lah. Dia tak tahulah sebab kenapa kan. Jadi tapi ada anak lah, seorang anak. Atau anggaran sebab dia lebih tua sikit daripada saya sikit. Dia punya ni, isterinya. Dan suaminya memang muda lah, lebih muda daripada saya lagi lah. Jadi, anggaran jarak tadi, ada anak lah, lebih kurang dalam umur, sekarang dalam 3-4, darjah 4 macam tu lah. Dia 3 darjah 4 macam tu. Anaknya tu anggaran tembok umurnya. Tapi bagusnya, dia boleh lagi bertanggungjawab keadaan sedemikian, ya. Kadang-kadang tanya juga, ya, tak nak apa kata, nikah semula ke? Pula tak nak pula, kata tak apalah. Lepas ni dia pun tunggu cucu pula baru lah. Dia dah berkahwin yang lama dulu, dah ada anak. Dia ada cucu baru lagi anak dia. Ya. Itu masing-masing punya pilihan lah. Itu hak masing-masing, ya. Sebab yang kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh nak cakap apa, ya. Sebab masing-masing ada reason ataupun ada alasan tersendiri. Ya.
Okey, ada nak tanya lagi? Kalau tadi saya teruskan. Okey, saya teruskan adalah saya nak masukkan ke kenapa dia punya ni jadi hang sikit. Tak apa, tak apa. Dia hang jadi tak dapat nak paparkan sambung-sambung sangat. Oh, dia hang sampai sini ya. Okey, tak apalah. Kita teruskan dari segi sudut tunggakan nafkah. Hak wanita juga dia boleh disebut untuk selepas bercerai ini tunggakan nafkah. Tunggakan nafkah adalah nafkah yang tidak dibayar dan tidak diberikan oleh pihak suami bermula dari tarikh kahwin sehingga mereka dari tarikh mula daripada mereka berkahwin lah sepanjang tempoh perkahwinan tadi yang cerai tadi. Sekiranya isteri taat, ya, isteri itu taat dan sentiasa menjaga maruah diri dan rumah tangga kepada suami, namun begitu suami gagal menyediakan makan minum isteri, keperluan isteri, maka dia akan menjadi hutang pada suami untuk bayar nafkah. Ya, dan akan menjadikan sebagai hutang tertunggak lah, ya. Dan isteri tersebut perlu membuktikan di mahkamah bahawa sepanjang perkahwinan suami telah gagal menyediakan keperluan, ya, isteri selama mana suami gagal membayar akan terbeban pada suami untuk menjelaskannya. Dalam ada satu section 7 lah, 70 ya, berkaitan untuk tunggakan nafkah ya. Di mana nafkah ini ditunggakan nafkah ni, tapi saya sebenarnya dalam nafkah ni cara pribadinya kadang-kadang kenapa dia tuntut selepas cerai? Dah tu pula tuntut contoh berkahwin 14 tahun. Nak tuntut daripada awal tahun sampai 14 tahun tadi. Jadi macam mana dia nak tuntut? Dia tuntut nak dibagikan bola tu pada hakim pula suruh fikir. Saya fikir, dia bila tengok umur 14 tahun, lepas tu bercerai. Mak dan anak sebagainya, dia nak tunggakan nafkah. Cara logiknya, ya, patutnya masih nafkah itu tidak dipenuhi dalam beberapa tempoh, tuntutlah. Janganlah tuntut dekat dah hujung, dah habis dah, kahwin tadi, dah bercerai. Kan ada, lepas tu tuntutan lain, ni tuntutan tunggakan nafkah, ni tajuk tunggakan. Memang dia akan terbeban, ya, perkara tersebut, ya. Sebab tu dari segi kita lihatkan, tuntutan tadi, walaupun dari segi hukum syarat, dia tak ada tempoh masa, kita boleh tuntut. Ya. Tapi, bukti pada siapa? Al-bayinah ala mudda'i. Al-bayinah ala mudda'i ini akan diberikan pada pihak yang menuntut. Takkan nak suruh pihak hakim pula nak fikirkan. Hakim kena fikirkan dia pula, dia ni bagaimana nak sesat dan sebagainya, dia lah kena buktikan. Dia kena buktikan masa ketika itu memang suami tak bayar. Apa jawapan suami? Mudah kita ni dah. Redha sebabnya dalam bab yang boleh menggugurkan suami tak bayar nafkah tadi, isteri redha. Maka dia akan tunggu, redha tak bayar katanya kan. Dia suami akan hilang di segi bebanan tadi. Tapi apabila kita berada dekat mahkamah dunia ini kena melihat pihak tadi kenalah buktikan pada mahkamah, ya. Walaupun sebelum ni, kalau saya dulu pernah putuskan dalam keadaan yang isu-isu yang kali ini, tapi saya tengok kadang-kadang saya tengok, patut ni yang kita bagi pihak perempuan lah, abang kata buktikan ke mahkamah satu persatu dia berada pasal mana. Kalau contohnya yang tak dibayar, apa dia yang tak dibayar? Ada tak resip dia yang tak dibayar tu? Memanglah tak ada. Jadi tak ada, apa nak cakap kat saya? Takkan nak mahkamah sini fikirkan. Itu contoh saya nak sebutkan tuan-tuan. Kepentingan dari sudut dokumentasi tadi. Tak bayar, bagilah. Tidak teruklah kita lihat. Kalau kita nak cakap suami contoh tak bayar, buktikanlah dia tak bayar. Contohnya lah, saya bayar dari segi bil-bil elektrik, suami tak bayar. Sebab kewajipan nak pergi elektrik biar terang waktu malam kan. Atau bil-bil air sebab keperluan dia untuk makan dan minum tadi. Dia kena buktikan dia ni ada bayar, dia punya bukti bayaran tadi. Barulah dia tally sebab dia benda tu terlalu lama. Satu perkara yang boleh diterima dari segi adat adalah suami boleh jawab satu perkara. Saya dah bayar, tengok isteri saya pun tak ada pun sampai kurus kering, tengok gemuk dia. Contoh dia tak ada pun sampai melarat pun, kata dia. Kita jawab apa? Dari segi logik dia memanglah. Ini saya nak cerita ni ada kaitan dengan yang berkaitan perbahasan kita sebenarnya, isu-isu helahan tadi. Yang tadi dia tengok dia okey ya. Maksudnya taklah sampai melarat. Kawan-kawan ni tak pernah dia melarat meminta-minta. Sebab dalam pasangan ni biasa kita taklah sampai tahap tu kan.
kita diam, senyap kau beli, diam-diam kita pun beli apa yang patut kan. Tapi dari segi agak ni, saya bab isu tertunggak ni ya, walaupun pandainya dia membeli tuntut, asas dia hukum benar tuntut dia, tapi dari segi sudut nak menentukan jadi mahkamah ni cukup penting. Kalau benda tak ada bukti yang jelas, dia umum saja dia kata dari awal tahun tadi ya. Jadi dalam apabila saya lihat dia lebih kurang dah sampai berapa tahun, dah 20 tahun dia, saya tengok ada benda betul nak kena pastikan betul. Kalau tertunggak tak apa, tapi tempoh yang terdekat tu okey. Tempoh yang terlalu lama kena siapa yang tu kena buktikan. Barulah boleh dipertimbangkan. Ya, kena buktikan itu secara terjelas ya. Jadi maksud yang paling mudah katakan kalau nak tuntut, biarlah tuntut dalam tempoh masa yang terdekat. Supaya masih ingat lagi dan juga ada bukti lagi tak hilang. Sebab kadang-kadang kita nak tuntut, saya bimbang adalah saya putus contohlah tersebut dituntut perkara yang memang umum saja diberitahu umum, tapi dia sendiri tak berjaya nak membuktikan dan perkara hanya penceritaan saja, adalah sangat sukar. Ya, sebab benda tu dah terlalu lama. Melainkan ada bukti jelas lah. Bukti jelas. Ya. Tapi saya pernah jumpa ada seorang pihak ni, dia punya bukti dia semua rasut-rasut semua disimpan. Beli-beli tu boleh sampai tahap tu. Hebat dia. Saya pun tak buat macam tu. Dari segi semua masing semua resit disimpan. Resit beli ni ini kira masuk apa boleh tahan siap bandel-bandelnya. Kira hebat lah. Tapi tak apalah, itu sebagai pembuktian kan, ada asas dia. Tapi nak katakan ada ni seorang lelaki tu sampai tahap saya pun terfikir, macam mana boleh hidup macam ini. Orang jenis macam ni cukup lah tadi. Semua resit disimpannya. Setiap masa dan sebagainya. Ya, kalau orang biasanya akan simpan dalam tempoh terdekat, ketika nak gaduh tu mula simpan. Barulah disimpan dia. Masa bermula angin-angin dia tu baru dia mula simpan. Dia dari segi sudut cara menyimpan pembuktian. Ada setengah tu menyimpan daripada yang ke awal dia mula simpan awal-awal. Tapi tak apalah. Kalau itu berjaya dibuktikan tu, alhamdulillah. Cuma resit ni kadang-kadang ya, kesan resit ni, resit kalau lama dia hilang dia punya apa? Carbon dia. Itu dia punya kelemahan dia lah. Kadang-kadang nasib tu kena di-scan dan sebagainya, tu kena pandai-pandai lah nak buat. Kalau nak simpan nak simpan sebagai pembuktiannya. Sebab kita kena faham, mahkamah inilah mahkamah dunia. Mahkamah akhirat ni cerita lain lah. Itu memang maha mengetahui. Mahkamah dunia kena buat cara dunia lah. Dunia kena ada bukti dan sebagainya. Ya. Okey, itu kaitan tentang nafkah. Yang kedua adalah mut'ah ya. Dalam bab perceraian ni, sebab perceraian ni, mut'ah ini boleh dituntut ya. Yang disebut wal talaqatu mata'un bil ma'ruf. Dan isteri-isteri yang telah diceraikan berhak mendapat mut'ah ya. Pemberian sagu hati dengan cara yang patut. Mut'ah ni, kalau dalam segi mut'ah ni bermaksud kalau seorang isteri itu dah mut'ah, bermakna dia tak ada kelemahan dalam perceraian tadi. Itu adalah memberi hint kepada masyarakat. Maksudnya dia tak ada kecacatan. Kecacatan yang boleh hilang mut'ah ini antaranya adalah bagi perempuan ya, kecacatan dia adalah kecacatan disebabkan dia ada cacatan di sudut tak boleh bersama suami. Sebabnya tumbuhnya tulang, ditutup tempat ikatan kemaluan tadi. Itulah catatan yang menggugurkan di sudut mut'ah itu tadi. Yang lain semua dapat, walaupun itu nusus. Mut'ah ni lain, dia pemberian sagu hati. Dia bukannya pampasan. Dia adalah pemberian sagu hati. Pemberian sagu hati untuk memulakan hidup supaya dia rasa gembira. Dan apabila dapat mut'ah, bermakna bahawa perempuan tadi tiada kecacatan yang saya sebutkan dua kali tadi. Dua perkara tadi. Maknanya dia ni bukan salah dia. Itu sebenarnya. Nak bagi hint pada masyarakat. Maksud itu yang perkara-perkara. Itu yang perkara. Ada nak tanya tak pasal mut'ah? Cuma mut'ah ni apabila kita cuma nak tahu kalau tentang masuk mahkamah baru tahulah. Nak tanya kalau mahkamah banyaklah nak tanya. Kenapa hakim memutuskan macam ni? Itu nak cari idea macam nak tanya kan. Cuma mahkamah ni berbagai-bagai cara lah. Sebabnya oleh kerana dikatakan sebagai pemberian sagu hati saja, maka mahkamah akan timbulkan kaitan. Dia tidaklah dikatakan mut'ah ini perlu ikut gaji. Tidak semestinya. Dia lihat pada kemampuan juga, akhirnya kemampuan suami semasa perceraian. Tapi akan itu sebagai pertimbangan lah. Kalau dalam perbicaraan, dia akan lihat pertimbangan ni antara pendapatan, ya, harta yang ada untuk membayar,
contohkan sebut. Sebabnya nanti kalau harta yang lain nanti dia ada berkaitan dengan harta carian pula. Dia berbeza lah. Berbeza tajuk. Mut'ah adalah pemberian sahaja hati saja. Ya, untuk tujuan isteri tu rasa gembira. Untuk dia sebagai modal dia untuk hidup, untuk selepas perceraian. Kerana selama ini dalam kita bahaskan, sama dia bergantung dengan suami, kemudian dia tidak lagi penggantungan tadi. Jadi sekurang-kurang mut'ah itu akan dapat menyejukkan hatinya. Okey. Selanjutnya ada berkaitan dengan bab mut'ah ini, ada isu berkaitan dengan harta pencarian. Pak Yati ni sampai pukul apa? 10.30, okey. Sebenarnya habis saya habiskan ni. Okay, boleh lah ya. Okey. Berkaitan dengan harta pencarian ni, harta ini bermaksud adalah harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya, harta ini sama ada sumbangan itu sumbangan secara bersama, ya, sumbangan langsung atau tidak langsung. Sumbangan bersama ini atau sumbangan langsung ini bermaksud adalah isteri keluar belanja untuk buat contohnya rumah, contohnya bayar, suami pun bayar. Lepas tu renovation. Ya, biasa rumah ni kalau kita beli rumah kita akan buat renovate. Gatal macam mana pun nak renovate juga. Memang nak renovate. Begitulah. Tapi kalau rumah sewa kita tak buat renovate dah. Atau biasa gitu kan. Kita akan buat renovation. Maka suami keluar duit, isteri keluar duit itu nama sumbangan langsung. Itu maksudnya sumbangan langsung dengan nilai dengan duit. Itu contohlah duit. Sumbangan tak langsung maknanya suami pergi bekerja, dengan dapat bekerja tadi dia bayar rumah. Dan isteri duduk rumah. Dan isteri benar menyediakan makan minum, ya, menguruskan anak tadi, dan suami rasa gembira dalam keadaan ini dan boleh bekerja dengan tenang tadi. Maka ini disebut sebagai sumbangan tidak langsung. Ya, itu antara asas yang berkaitan dengan apa yang maksud berkaitan dengan harta pencarian tadi. Dan kad ini boleh dituntut. Dituntut di mana? Di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau kita Selangor ni kat Shah Alam lah. Ya, kalau Gombak ni ada sekarang akan datang ni akan ke Gombak. Gombak ni Mahkamah Baru nanti Gombak tu belum buka lagi. Setakat ni kat Shah Alam lah. Dijadi semua Shah Alam. Okey. Sumbangan langsung ni dahulu kalau kita lihat dalam adat batin namanya carian laki bini. Kita istilah dia. Kalau kita lihat dari segi kita istilah undang-undang kita harta carian. Ya. Jadi perempuan isteri bukan isteri kalau tak bekerja sekali pun boleh dapat. Tapi ni dia dapat carian. Langsung berbeza. Sudah tentulah mereka memang secara langsung langsung itu lebih tinggi. Asas jadi orang tanya kan, mahkamah ada formula yang kita ada kes-kes dahulu. Kita dapat 1/3, 1/4 kira. Tapi kira ada selepas perceraian lah. Kita tahu kita kena perceraian lihat pada sumbangan masing-masing. Sumbangan yang bayar ni, siapa yang bayar, suami bayar berapa, dikira betul-betul. Sampai dia tahu berapa total jumlah tadi. Memang kalau waktu carian ni, kalau dia banyak, memang agak panjang sedikit. Ya, isu-isu yang agak panjang lah. Jangan tadi sebab kita memang betul nak jumlahkan berapakah sumbangan masing-masing untuk mendapat harta tadi. Harta dalam perkahwinan. Carian tadi bukan rumah saja ataupun aset lain. Kereta, ya, syarikat, rumah-rumah sewa, apa yang harta-harta dia, harta-harta tadi. Perniagaan dia dan sebagainya, semua itu adalah harta carian tadi, boleh diikhtiarkan, tapi kena dibuktikan tadi, kena dibuktikannya. Ya, handphone ni harta carian ke tidak? Soalan. Kalau handphone ni, kalau kita contohkan kita handphone kita, ya, sebenarnya kita dah harta peribadi, dia bukan harta carian lah, sebab kita orang peribadi. Memang itu tak ada harta carian lah. Dia tak carian sebab dua-dua tak pakai telefon yang sama, dia berbeza telefon dan sebagainya. Okey. Yang terakhir ni kita lihatnya adalah berkaitan dengan hadanah. Hadanah iaitu penjagaan anak. Ya. Istilah kita adalah hadanah, penjagaan anak lah, paling mudah. Jaga anak iaitu wanita yang diceraikan
suaminya berhak juga mendapat hak jagaan anak-anak mereka serta perceraian. Dalam fuqaha tadi, hak anak-anak yang belum mumayyiz ini adalah diutamakan adalah pada ibu tadi. Ya. Ia merupakan satu kesempatan oleh setiap imam mazhab yang 4, bahkan sudah menjadi ijma'. Itulah keutamaan tersebut. Itu berkaitan fiqh tadi ya. Kalau dalam undang-undang keluarga di section 83 lah ya. Section 83 ya, 82 ya. Berkaitan dengan hak jagaan tadi. Ya, section 82 ya. Hak jagaan tadi, ibu adalah orang yang paling utama. Itu keutamaan. Tapi kenapa mahkamah bagi kepada bapa? Sebab bapa buktikan bahawasanya dia tu lebih utama lagi daripada ibu tadi pada masa itu. Sebabnya, ibu tak semestinya ibu yang baik. Ada juga ibu-ibu yang tak baik. Betul tak? Manusia kan? Ada juga bapa yang baik, ada juga bapa yang tak baik. Dia sama. Itu kita kena lihat secara umum tadi. Cuma, undang-undang memberi pengiktirafan bahawasanya ibu adalah yang paling utama. Itu paling utamalah. Kalau dia ada cukup-cukup syarat, contohnya syarat dia adalah dia seorang Islam, sempurna akal, ya. Dia berumur yang melayakkan dia jaga anak, maksudnya kematangan tadilah, berkelakuan baik dan dia tinggal di tempat anak-anak tadi yang tak mungkin menghadapi masalah tadi. Itu antara ciri-ciri kelayakan bagi seorang yang penjaga tadi. Tapi sekiranya ibu hilang kelayakan ataupun ibu hilang kelayakan lah. Hilang kelayakan ni disebabkan tiba-tiba ibu murtad, keluar daripada agama. Dah tentu dah hilang kelayakan. Ataupun dia telah berkelakuan tidak baik tadi. Boleh jadi hilang kelayakan. Dari sudut akhlak Islamiah. Tak baik tadi. Tapi kalau ibu tadi, kita cara umum, nak gambarkan sekarang ni, datang masjid, bersurau, ikutnya muslimat, kataan pun pandat masyarakat, baik biasa saja, maknanya dia ada kelayakan. Kelayakan itulah diutamakannya. Itu kelayakan di sudut kelayakan tadi. Maksudnya pandangan ini adalah pandangan secara umum. Bukan pandangan kita nak, kalau mahkamah tadi, istilah dia adalah bukan pandangan secara spesifikasi. Bagaimana pengamalan dia secara detail. Dia macam mana dia sembahyang dia. Sembahyang betul tak betul, tidak sampai tahap tu lagi. Ialah pandangan secara umum. Secara umum lah ya. Sebab pandangan ini ya, dia akan menimbulkan kemerpayaan kalah dengan akidah dan sebagainya. Dan isu hadanah ini antara isu yang top lah kat mahkamah syariah. Ya. Yang paling antara yang utama sebab dia melibatkan sensitivity. Kalau oleh kerana keutamaan bagaimana kerajaan di wilayah Persekutuan ya telah menubuhkan satu mahkamah khas iaitu mahkamah berkaitan dengan mahkamah hadanah saja. Maksudnya dewan bicara yang bicara tentang hadanah saja, tak bicara yang lain. Dewan lain tak terima, dewan dia saja terima. Hadanahnya dia ada pengkhususan. Contohnya perkara tersebut ya. Jadi apabila hadanah tadi dia akan melihat berbagai-bagai aspek lah tentang isu-isu yang berlaku, bagaimana kelayakan-kelayakan. Dia ada kaitan dengan kelayakan. Ya. Dan kebanyakan kebiasaannya bukan mudah pihak bapa nak dapatkan penjaga anak. Itu saya nak sebut tu. Ya. Walaupun kalau hakim tu lelaki sekalipun dia bukan mudah. Begitu hakim perempuan pun sama je lah. Keadaan seperti bukan mudah. Sebabnya kelayakan ini melihatkan bahawasanya kalau di sudut pandangan umum dan keadaan masyarakat tadi, ibu ni lebih lemah lembut, ya, lebih baik dan sebagainya. Tiba-tiba ibu tak lemah lembut. Ibu tu jadi kasar, memang kasar pun keadaan tadi. Nanti keadaan itulah kena lihat di sana. Sebab yang membicarakan itu tidak nampak. Apabila kat mahkamah, semua orang kat mahkamah dia akan jadi baik. Walaupun dia penjenayah besar, pembunuh sekalipun. Ya. Macam mana pun dia akan jadi baik. Walaupun dia bergari, memang dia akan jadi baik. Tak kira siapa. Sebab mahkamah, dia khusus tadi adalah, dia oleh tersebut, semua orang akan cuba untuk menunjukkan dia lah yang terbaik. Jadi dia menyatakan orang lain pula yang bermasalah. Tak kira itu perkara biasa. Dia merungkai lah tentang diri dia lebih baik dan sebagainya. Dia kena tunjukkan lah kesusahan-kesusahan tadi. Sebab itu saya selalu nasihatkan ya, kat mahkamah kalau ibu-ibu jangan nampak sangat apabila kita berada kat mahkamah, kita beremosi. Emosi ni akan menimbulkan skeptik daripada orang yang membicarakan tadi. Dia akan lihat macam ni orang ni. Macam ni. Kalau dia tu buat orang tiba naik angin depan mahkamah,
Apa pandangannya? Dah tentu pandangan itu akan beri impact dari segi merit kepada dia, mungkin akan menjadi hilang tadi. Dia kata kat mahkamah pun berdebat macam demikian, apatah lagi dekat luar. Kita boleh buat kesimpulan sedemikian, kan bahaya. Sebab tu kena jaga emosi. Ya. Saya pernah jumpa seorang wanita, dia tak puas hati satu keputusan. Apabila tak puas hati keputusan tadi, dia pula menyatakan dia adalah anak putri mana, putri raja mana dah dia sebutkan ya. Dengan sebut tu sampai ke tahap itu. Oleh kerana saya anggap dia tu adalah sakit jiwa, saya taklah ambil hati tentang sakit jiwa. Jadi itu antara perkara yang oh ni sakit jiwa ni, masalah kita diam je lah. Ya. Itu antara perkara-perkara emosi ya, yang berlaku ya. Kadang sekarang ni antara yang agak popular adalah berkaitan isu kesihatan mental. Kesihatan mental kena ambil kira. Satu, bila kita memaksa dan sebagainya tadi, dia akan menjelaskan dari sudut mental tadi. Ya, mental ya. Sebab kesihatan mental sangat perlu diambil kira supaya tidak menjelaskan ya tentang hubungan dengan perkahwinan. Ada soalan? Kalau ada? Okey. Kalaulah seorang ibu dia tuntut hadirkan anak, okey boleh ni. Tapi dalam dia dapat hadirkan tadi, dia ada kelakuan tak baik. Adakah suami boleh menuntut? Ya. Dari segi sudut boleh menuntut ni dalam antara dua perkara. Kalau di mahkamah tadi boleh ubah. Sebut dia tidaklah keputusan tadi akan dikekal sebab tidak. Itu maksudnya adalah perubahan matan. Apabila perubahan matan tadi, contohnya ibu dapat ajar anak, tapi tiba-tiba dia jadi perangai yang tidak sewajarnya. Contohnya hidup secara dapat dilihat di sudut masyarakat ataupun umum, dia bukan ibu yang baik atau menjadi wanita yang baik. Contohnya bawa laki sana bawa sini, dapat hak sendirian, dan dia tidak mencontohi untuk menjadi seorang ibu yang baik kepada anak-anak tadi. Maka di sana pihak suami, isteri bekas suami boleh menuntut untuk ubah perintah ajakan tadi disebabkan perubahan matan tadi. Begitu juga matan di sudut anak-anak tadi. Anak-anak tadi telah berubah boleh juga dituntut lagi. Itu adalah berkaitan dengan hak anak dan juga nafkah tadi, dia boleh tuntut bila berlaku perubahan suasana tadi, dia boleh tuntut. Sebab tu dalam bab hajakan anak, sebab tu tak nasihatkan supaya dia merayu, jangan merayu. Bawa masa sebenarnya merayu. Sebab merayu dah menyebabkan dia kena proses tadi okey. Contoh kau tak ada apa terlalu berat sangat, contohnya agak diberikan, tengok dulu. Kalau ada masalah, tuntut lagi sebab dia boleh berubah-ubah. Sebab tengok pada fakta kes pada masa itu. Yang lain? Okay, saya cuba tanya Ustaz. Saya just nak Ustaz explain macam mana proses dia tebus talak. Kalau macam si isteri tu dah puas dekat mahkamah, dia suami dia tak nak cerai juga sebab dah cukup segala bukti, tapi dia masih tak nak cerai juga. Susahnya sebab isteri ni dia tak boleh nak keluar dari rumah. Dari proses tu dia orang masih tinggal sekali. So sekarang ni prosesnya dia buat tebus talak. Saya tak berfaham tebus talak tu, saya nak Ustaz explain lah. Okey. Tebus talak ini adalah sebahagian daripada permohonan perceraian lah. Kalau perceraian tu dia dalam bab perceraian ni macam-macam. Ada cerai melalui cerai biasa Seksyen 47. Ada cerai melalui taklid contohnya, Seksyen 50 contohnya. Ada cerai melalui fasakh Seksyen 53. Jadi Seksyen tadi adalah berubah-ubah cara permohonan tadi. Kalau berkaitan dengan bab perceraian ini, sekarang ni mahkamah syariah ni adalah mahkamah yang sekarang advance, maksudnya dah mendahului pada negeri-negeri lain dari sudut pelaksanaan, iaitu pelaksanaan dalam Seksyen 47 tadi menggunakan kaedah penyelesaian terakhir adalah hakam. Dan kebanyakan sekarang, kalaulah contohnya suami tak nak juga ceraikan, contohlah tak payah nak talak, tak payah dulu sebenarnya. Yang pertama sekali adalah failkan perceraian di bawah Seksyen 47 di mahkamah. Kalau sini adalah dalam daerah sini, ni adalah masuk daripada kawasan Mahkamah Nasional Gombak barat sini, di Kuang tadi. Pergi Mahkamah Kuang kata, Seksyen 47. Sebelum tu kena layari di laman web lah, www.jakess
.gov.my untuk cari borang. Borang semua kat laman web tadi. Section 47. Tebus talak tak ada kat situ. Section 47. Section 47 adalah perceraian secara biasa. Dalam perceraian secara biasa, maksudnya cara naknya adalah dah lepas dekat laman web tadi tengok, lepas tu print, tulis, type dan sebagainya, print, buatlah dokumen-dokumen yang perlu ada, contohnya berkaitan dengan salinan kad pengenalan, ya, salinan sijil lahir, lepas tu kemudian berkaitan dengan salinan surat cerainya, surat nikahnya sebab nak bercerai kan, surat nikahnya, ya. Jadi salinan anak-anak punya salinan kad pengenalan ataupun dari sijil lahir anak-anak lah, sekali bersama. Lepas tu baru bawa lah 2-3 salinan, bahkan buat 3 salinan, satu, dua, tiga, satu, pergi ke mahkamah, ya, bawa ke mahkamah tadi. Apabila bawa ke mahkamah, pada sini adalah Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Gombak Barat, iaitu di Kuang tadi. Kalau orang tadi dah ada salinan bersama salinan yang sama, pergi ke mahkamah untuk mendapatkan Section 47. Section 47 ini daftarkan, baru apabila kita daftarkan, dah daftarkan mahkamah satu saman. Ya. Saman ni, dia ni adalah jemputan hadir ke mahkamah. Kalau kita lah jemputan kahwin tu jemputan kahwin lah. Jemputan wali mata urus ni jemputan ke mahkamah namanya saman. Dia ada nama saman dan juga perundangan, tapi yang kaedah tadi saman. Ya. Sebab nak panggil dia datang ke mahkamah. Jadi apabila datang ke mahkamah, pujuk suami datanglah ke mahkamah. Ya. Jadi apabila pujuk suami datang ke mahkamah, suami pun datang ke mahkamah, ya. Selepas datang ke mahkamah, maka dalam di sana, ya, apabila sampai saman, suami datang ke mahkamah, contohnya apabila sampai ke mahkamah, depan hakim tadi, hakim akan bertanya sama ada suami setuju bercerai atau tidak. Sekiranya setuju bercerai, maka mahkamah nasihatkan supaya menceraikan talak 1. Macam mana bertanya? Tak nak bercerai. Ya, jawapannya tak nak. Okey. Apabila mahkamah tak nak bercerai, maka mahkamah akan merintahkan suatu jabatan tersebut damai ditubuhkan, yang dipengerusikan oleh pegawai tadbir agama di Jabatan Daerah Kelang. Daerah ni lah Gombak lah. Kawasan Gombak, ya. Daerah Gombak. Jadi contohnya dan suami juga berkaitan sebut, dua-dua pun datang bawa wakil masing-masing ke mahkamah, lepas tu mahkamah perintahkan, lepas tu dah dapat perintah, pergilah ke Jabatan Agama untuk bincang. Lepas bincang, lepas tu ada laporan pula hari yang berikutnya, ada laporan tadi. Suami tak setuju juga. Laporan tadi suami tidak setuju untuk bercerai. Okey. Apabila suami tak setuju untuk bercerai, maka mahkamah perintahkan, mahkamah nasihatkan oleh tanya sebab isteri. Isteri sama di sini nak bercerai tidak? Isteri kata saya tetap nak bercerai. Suami kata saya tetap tak nak berceraikan. Ya. Tapi suami tak nak berceraikan, ya, maka pihak mahkamah akan melihat sama ada. Contohnya ketika itu suami pun duduk bilik lain, isteri pun duduk lain. Dan keadaan tersebut mahkamah akan lihat pada laporan tadi. Apabila disebut laporan tadi adalah menunjukkan adanya syikak tadi. Dia perbalahan. Syikak ni dia adalah pergantian, bukannya satu pembuktian yang perlu nyata sangat. Contohnya berpaling muka dan sebagainya, berpasang muka, bergaduh-gaduh pun dia tak syikak. Mencabar pun dah syikak dah. Suami cakap lain, suami masing-masing naik angin. Dia syikak dah. Syikak tersebut. Mahkamah sabitkan syikak, maka mahkamah akan perintahkan satu hakam ditubuhkan, hakam di kalangan keluarga. Itu namanya hakam islah. Hakam islah dia akan datang, dua-dua pihak akan datang, hakam pihak suami, hakam pihak isteri akan bincang secara bersama di mahkamah. Juga contohnya pihak suami, ya, dalam hakam pihak keluarga tadi, pihak suami dibenarkan untuk beri kuasa pada hakam suami tadi untuk melepaskan cerai sekiranya tidak berjaya. Dia boleh beri kuasa. Tapi biasa suami tak beri kuasa. Dia gagal lagi. Apabila gagal, maka di sanalah, ya, pihak pemerintah, ya, iaitu mahkamah. Mahkamah boleh menetapkan satu hakam tafrik. Hakam tafrik adalah hakam yang senarai itu ada dalam mahkamah tadi.
hakam di kalangan mereka yang telah diberikan kuasa oleh mahkamah tadi untuk menjadi sebagai hakam pihak suami, hakam pihak isteri. Suami setuju tak setuju, dah tak boleh dah. Ketika itu kuasa suami tadi setuju tadi dah terhenti sana dan dikembalikan pada pemerintah dah. Ini yang paling dibimbang oleh pihak suami. Pemerintah ambil alih. Perintah ambil alih, kuasa tu mahkamah ambil alih tadi. Mahkamah akan lantik satu dengan sehakam tadi, ada senarai dia lah. Mahkamah ni ada senarai dia. Ya, hakam pihak suami, hakam pihak isteri, dan pihak hakam tadi akan berjumpa dengan pihak tadi di mahkamah. Satu masa sikit dia akan menilai apa yang mereka buat. Mereka sebenarnya berbincang tentang siapakah punca syikak. Mencari punca syikak. Kalau punca syikak tadi, perbalahan tadi puncanya daripada isteri, maka isteri boleh mendapat perceraian tadi melalui kaedah tebus talak. Tapi kalau punca syikak itu memang suami tadi puncanya. Sebenarnya suami ya, tentang suaminya sentiasa marah contohnya ya, tak beri nafkah contohnya. Punca syikak tadi didapati oleh hakam tadi adalah pihak suami, maka mahkamah boleh membenarkan hakam pihak suami tadi melepaskan cerai tanpa tebus talak. Hakam dia yang sendiri lepaskan. Suami setuju tunjuk meronta-ronta meroyan pun tak ada apa dah. Ketika itu dah tak ada dah. Pemerintah ambil alih dah. Tapi kalau contohnya punca syikak itu berlaku di kalangan sebab perbalahan tadi, suami isteri bermasalah, dua-dua sama naik. Salah dia akan menjadi punca. Maka ketika itu hakam suami akan melafazkan cerai tanpa ada tebus talak tadi. Jadi yang penting pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah. Kena pergi ke mahkamah, jangan bimbang dia. Pergi ke mahkamah ya. Ya. Pergi ke mahkamah, di sanalah yang perkara yang berlaku. Jadi Selangor adalah antara yang mendahului negeri lain berkaitan dengan bab hakam ini. Sebabnya hakam Selangor dilantik di kalangan para imam tersebut dalam senarai yang memang diberi latihan oleh pihak mahkamah. Macam cara semua ada dia punya latihan dia lah. Latihan dia tersendirilah oleh pihak mahkamah untuk meneliti dan juga membincangkan. Dan di sana Selangor membayar contohnya bagi kehadiran saja hakam tadi dilantik, Majlis Agama Islam akan bayar kehadiran, orang kata pelantikan RM200, kehadiran RM100. Jadi sekali datang dia RM300. 100 kali saya mak sampai RM300 tebal tu ya. Menjaga kemaslahatan di seluruh masyarakat tadi bagi pastikan sistem keluarga ini ada penyelesai. Dia tidak ada istilah gantung tidak bertali. Dialah penghujung pada masalah perbalahan tadi. Maksudnya tak ada bukti pun boleh sampai tahap tu. Itu yang kata mimpi ngeri pada pihak suami-suami. Ya. Jadi bagaimana nak jadi mimpi ngeri? Jadilah suami yang misali. Dan jadilah isteri yang misali. Sebenarnya dia masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Ustaz, Perak dengan Selangor sama ke? Cuma Perak dia berbeza sikit. Itulah. Hukumnya asal undang-undang sama, satu Malaysia. Cuma Selangor dah ewan sikit sebab Selangor dah pembayaran tu dah lengkap dan memang dah berjalan dah bertahun dah. Sejak 2018 dah. 2018 dah. Tu anggaran 2014. Sejak 2014 lagi dah. Kaedah tersebut. Dan tapi boleh dipohon sebab dalam undang-undang dia sama. Cuma kaedah pelaksanaan dia ada kaedah lain. Memang setakat ni kaedah lain pun dah mula mengikut dah negeri-negeri lain. Cuma negeri lain tu kalau dia payah sangat sebut, barulah melalui kaedah lain lah, fasah dan sebagainya. Ya. Ada soalan ni, tengok macam ada apa orang kata sibuk nak masuk apa perkahwinan dia. Ada majlis dia. Yang untuk memulakan kehidupan baru. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, Mayati dan juga semua pengurusan Masjid Nurul Yakin. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa dalam segi penyampaian dan juga tidak mencapai hajat tuan-tuan segi jawapan dan sebagainya. Sekiranya ada kelemahan, saya mohon ampun dan maaf sekali lagi. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.